Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah sekalian, InsyaAllah pada kali ini saya akan bincangkan tentang satu topik yang sangat menarik, iaitu biji sawi dalam batu. Sebelum kita pergi lebih jauh mengenai topik yang kita nak bincangkan pada kali ini, saya ingin bawakan anda beberapa potong ayat Al-Quran yang dipetik daripada surah Luqman, surah yang ke-31 ayat 13 hingga 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izuhu ya bunayya la tusyrik billah innash syirka la zulmun 'azim. ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا واتبع سبيل من أناب إلي ثم إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. Sadaqallahul azim. Dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Dan kami perintahkan kepada manusia berbuat baik kepada kedua ibu bapanya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan yang lemah, yang bertambah-tambah, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada 2 orang ibu bapamu, hanya kepadakulah kembalimu. Dan jika keduanya memaksamu untuk mempersekutukan dengan aku sesuatu yang tidak ada pengetahuanmu tentang itu, maka janganlah kamu mengikuti keduanya, dan pergaulilah keduanya di dunia dengan baik, dan ikutilah jalan orang yang kembali kepadaku. Kemudian hanya kepadakulah kembalimu, maka ku beritakan kepadamu apa yang telah kamu kerjakan. Luqman berkata, hai anakku, sesungguhnya jika ada sesuatu perbuatan seberat biji sawi dan berada dalam batu atau di langit atau di dalam bumi, nescaya Allah akan mendatangkan membalasinya. Sesungguhnya Allah Maha Halus lagi Maha Mengetahui. Beberapa potong ayat Quran yang dibacakan tadi mengisahkan tentang beberapa peringatan ataupun beberapa wasiat Luqman kepada anaknya. Ada 3 perkara penting yang ingin kita bincangkan, 3 persoalan besar yang kita akan bincangkan pada kali ini. Jadi sebelum tu, siapakah Luqman ini? Ada pendapat yang mengatakan Luqman ini merupakan seorang Nabi, dan ada juga yang mengatakan bahawa Luqman ini adalah merupakan salah seorang hamba Allah yang soleh. Dan kebanyakan mufassirin berpegang pada Luqman ini sebagai seorang hamba Allah yang soleh. Jadi 3 persoalan besar yang kita nak bincangkan pada kali ini ialah, yang pertama berkenaan dengan persoalan akidah. Persoalan akidah yang Luqman pesan kepada anaknya, yang disebut-sebut diulang-ulang sebanyak 2 kali. Kemudian persoalan yang kedua ialah berkenaan dengan mentaati ibu bapa. Mentaati ibu bapa selagi mana mereka tidak
menyuruh si anak itu untuk syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia masih lagi dalam persoalan akidah, tetapi dalam bentuk mentaati ibu bapa yang tidak melanggari akidah. Dan kemudian persoalan ketiga yang berkait dengan tajuk kita, iaitu persoalan berkenaan dengan maha halusnya pengetahuan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap sesuatu perkara. Jadi kalau kita lihat dari segi terjemahan, boleh buka dalam terjemahan Al-Quran, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Wahai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah. Sesungguhnya mempersekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar." Dapat kita lihat di sini bahawa persoalan syirik atau mempersekutukan Allah ini benar-benar kezaliman yang sangat-sangat besar. 2 kali Luqman sebut, la tusyrik billah, la tusyrik billah, jangan kamu syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Inna syirka la zulmun azim, sesungguhnya syirik itu satu kezaliman yang besar. 2 kali disebut dalam satu ayat. Kalau kita lihat persoalan syirik ni, dia ada beberapa bahagian. Syirik yang besar ni secara terang-terangan seorang itu dia mempersekutukan Allah, dia menyembah benda selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian ada juga syirik yang kecil. Syirik yang kecil ni perkara-perkara yang boleh membawa kepada syirik yang besar. Sebagai contoh, seperti menilik nasib ataupun menggunakan tangkal dan sebagainya. Dan ada juga ulama' dia membahagikan kepada syirik yang tersembunyi ataupun syirik khafi. Syirik khafi ni boleh dikatakan sebagai contoh penyembahan kepada nafsu, menyembah hawa nafsu, kemudian menyembah kepada dunia dan perhiasannya, kemudian terlalu mengejar pangkat dan keduniaan, kekayaan, kedudukan, jawatan dan sebagainya. Termasuklah juga bertawakal kepada kehebatan sains dan teknologi, sehingga dia mengedepankan persoalan wujudnya ketuhanan yang mengaturkan segala yang berlaku di alam ini. So itu pembahagian syirik. Dan dalam Ibnu Katsir, dia menyebutkan dalam mengupas ayat surah An-Nisa ayat 48, Ibnu Katsir menyebut bahawa Allah Subhanahu Wa Taala tidak mengampunkan dosa sesiapa yang bertemu dengannya dalam keadaan syirik kepadanya. Jadi Allah takkan ampunkan dosa orang yang syirik kemudian dia mati dalam keadaan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Na'udzubillah min zalik. Kita cuba lihat beberapa contoh dalam kehidupan masyarakat kita seharian. Saya yakin dalam kehidupan bermasyarakat kita di Malaysia ni, mungkin waktu dulu, pada zaman dulu, kita mungkin di kalangan masyarakat kita banyak percaya kepada perkara-perkara tahyul ataupun perkara-perkara khurafat. Dan hari ini alhamdulillah kita nampak perkara-perkara khurafat tersebut semakin ditinggalkanlah, semakin tak popular. Tetapi kita perlu sentiasa memastikan bahawa akidah kita ni, kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala ni bulat-bulat, 100% yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingin bawa beberapa contoh yang mana beberapa lafaz yang mungkin selalu di kalangan kita ni kita ucapkan perkara tersebut, dan tetapi perkara ini walaupun kadang-kadang mungkin dianggap remeh, tetapi mungkin ia boleh membawa kepada kita punya kegoyahan terhadap akidah kita. Saya ingin bawa 2 contoh. Contoh yang pertama ialah, mungkin saudara-saudari biasa mungkin ada di kalangan kita lah yang tengok filem Star Wars. Filem Star Wars, dan dia bila satu watak Star Wars tu, dia macam nak ucapkan, dia macam good luck lah ataupun semoga berjaya, tetapi dia melafazkan dengan lafaz yang mungkin boleh menyebabkan keraguan kepada akidah kita. Itu apa yang biasa diucapkan, iaitu May the Force be with you. May the Force be with you. Maksudnya apa? Semoga Force ini bersama dengan
anda. Semoga force ni bersama dengan anda. Apa yang dimaksudkan dengan force? Jadi perkara ni ialah perkara yang tak jelas. Semoga force bersama dengan anda. Apa yang dimaksudkan dengan force? Dia nak sebut apa? Ada benda lain ke kuasa yang kita boleh mengharapkan bersama dengan anda? Sebab saya nampak dalam, kadang-kadang baca status kawan-kawan kan, kadang-kadang ada yang tulis macam tu, ada yang sebut macam tu lah. Dan perkara ni perkara yang sama. Sebab secara sedikit demi sedikit dia boleh menyebabkan kita rasa betul ke apa benda yang disebut ni. Kalau dalam Star Wars tu dia nak maksudkan sebagai satu kuasa seolah-olah macam kalau orang yang tak percaya Tuhan ni, dia sebut Mother Nature lah, ataupun alam ni lah, alam ni bersama-sama dengan anda, kuasa alam ni bersama-sama dengan anda. So jadi dia perkara-perkara yang tak jelas ni, dan dia berselindung lah, dia tak sebut lah force tu apa kan, dia tak huraikan. Saya cuba Google pun tak jumpa. Tapi sebaik-baiknya kita elakkan, sebaiknya kita gantikan dengan may Allah be with you. Kalau kita jumpa kawan kita kan, kita nak berpisah ataupun kita nak ucapkan selamat kepada dia kan, semoga Allah bersama anda, may Allah be with you. So jelas, so dia tak mengganggu gugat kita punya akidah. Okey, kemudian yang kedua, ni juga ramai jugalah yang tulis kan, kadang-kadang tulis kat dapat dekat grup-grup WhatsApp dan sebagainya. Apa yang ditulis iaitu OMG ataupun my God, oh my God ataupun my God. Sebenarnya ini adalah terikut-ikut daripada apa yang di barat sana lah. Apa yang di barat sana dia tulis my God ataupun oh my God. Walaupun kita faham ya Tuhan kan, maksudnya kalau kita translate ya Tuhan, ya Tuhanku kan, tapi mengapa tidak kita gantikan dengan lafaz yang jelas, yang boleh menetapkan kita punya akidah, memantapkan lagi kita punya akidah. Kita sebut je lah ya Allah, tak perlu ikut seperti di barat dan sebagainya. Sebab dia boleh jadi double meaning. My God ni, God rujuk pada God apa? Sebab orang putih pun di barat sana pun dia sebut juga my God. So kalau kita pun nak ikut, kita sebenarnya merujuk pada siapa? So dia double meaning lah. Mungkin sahabat-sahabat nak merujuk pada Tuhan kita, iaitu Allah, tapi dia boleh jadi double meaning sebab orang lain pun yang bukan Islam pun mengucapkan benda yang sama. So sebaiknya kita gantikan dengan lafaz ya Allah. Kita berzikir, insya-Allah mudah-mudahan dapat pahala. Okey, itu persoalan yang berkaitan dengan akidah. Saya nak bawakan anda kepada persoalan yang kedua, iaitu berbuat baik kepada ibu bapa selagi mana mereka tidak menyuruh kepada syirik. Kalau kita lihat, Luqman dia telah menerangkan kepada anaknya bahawa ibu bapa telah bersusah payah membesarkan mereka, membesarkan anak-anak selama 2 tahun. Ibu mengalami kepayahan dalam nak menyusukan anaknya. Kemudian kita lihat bagaimanakah pula sikap kita terhadap ibu bapa kita. Setiap kali selepas solat, adakah kita berdoa untuk mereka? Adakah kita telah berusaha sebaik mungkin untuk menjadi seorang anak yang soleh maupun soleha, supaya mana? Supaya kita dapat membantu ibu bapa kita kelak. Sebab apabila matinya seorang anak Adam itu, maka terputuslah segala amalan dia, melainkan 3 perkara. Dan yang salah satunya iaitu doa anak yang soleh. Saya ingin bawakan satu contoh ketika zaman Rasulullah SAW. Dalam riwayat Al-Hafiz Abu Bakar Al-Bazar, dia menceritakan tentang seorang lelaki mengerjakan tawaf dengan mendukung ibunya. Dia dukung ibu dia, dia gendong ibu dia, dia pergi tawaf dekat Kaabah. Lalu dia bertanya kepada Nabi SAW, adakah saya telah membayar hak ibu saya?
Lalu jawab baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tidak walau senafas pun. Kita dapat lihat di sini bahawa pengorbanan ibu bapa sangat besar. Selagi mana mereka tak suruh kita kepada syirik, kita taat mereka. Kita cuba menggembirakan mereka, kita buat perkara-perkara yang boleh memberi manfaat kepada mereka dan sebagainya. Kemudian masuk kepada persoalan yang ketiga, iaitu kesyumulan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Di sini saya ingin kaitkan dengan tajuk kita pada kali ini, iaitu biji sawi dalam batu. Ayat ke-16 dalam surah Luqman ini merupakan ayat yang sangat menarik. Allah memberikan satu perumpamaan yang sangat halus, yang boleh menyebabkan kita menggambarkan sebuah pemandangan yang tersembunyi. Apakah pemandangan itu? Iaitu Allah gambarkan sebiji sawi yang mungkin terbuang, sebiji sawi kecil yang mungkin terbuang, yang mungkin tidak dipandang orang. Malahan biji tersebut diumpamakan berada dalam sebiji batu yang pejal, sehingga mungkin tidak kelihatan. Kita bayangkan sebuah batu yang besar, kemudian ada sebiji sawi, orang mungkin tak perasan. Ataupun Allah SWT sebut, ataupun ia berada di langit Allah yang maha luas, di alam semesta yang sangat luas. Sebiji sawi ni apalah sangat halus. Ataupun diumpamakan berada di dalam debu-debu tanah, berada di hamparan bumi yang sangat luas, sehingga kan mungkin biji sawi ni seolah-olah debu-debu yang berterbangan. Tetapi Allah Subhanahu Wa Taala sebut, Allah tetap mengetahuinya. Allah tetap tahu apa yang berlaku pada biji sawi tersebut. Itulah dia yang dikatakan bahawa kesyumulan ilmu Allah Subhanahu Wa Taala, ia meliputi setiap sesuatu. Ini sangat bertepatan dengan surah Al-Zalzalah ayat 7 dan 8. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang beramal walau sebesar zarah, sama ada kebaikan ataupun kejahatan, nescaya Allah tak mengetahui. Ia akan dipaparkan di akhirat kelak. Jadi kita kena lihat bahawa sekecil-kecil amalan, Allah Subhanahu Wa Taala tetap mengetahuinya. Mungkin kita berada dalam kesusahan kan, kita berada dalam kesusahan, tak cukup duit dan sebagainya kan, tapi kita nak juga bersedekah. Jadi kita hulurkan sedekah. Mungkin nilaiannya di sisi manusia sangat kecil, ataupun mungkin kita bagi 20 sen kan, ataupun RM1. Mungkin di sisi manusia dia nampak benda tu remeh, tapi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala benda tu tetap dikira. Setiap amal tu tetap dikira, dan Allah tidak melihat pada nilaian, tapi Allah lihat pada keikhlasan kita dan seberapa banyak pengorbanan yang kita lakukan untuk membuat amal tersebut. Jadi wallahu alam, itu sedikit yang ingin saya kongsikan pada kali ini berkenaan dengan biji sawi dalam batu, iaitu ia berkait dengan nasihat-nasihat Luqman kepada anaknya. Iaitu yang pertama, saya recap balik, ada 3 benda yang saya kupas, iaitu persoalan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala perlu kita jauhi, kita jaga akidah kita betul-betul, mantapkan iman kita, elakkan perkara-perkara yang boleh mengganggu-gugat akidah kita. Kemudian yang kedua, persoalan untuk mentaati ibu bapa, walaupun seseorang itu telah membawa ibunya bertawaf sekalipun, walau satu nafas, Nabi kata walaupun satu nafas, dia belum lagi membayar harga pengorbanan ibu bapanya. Kemudian yang ketiga, iaitu tentang ilmu Allah Subhanahu Wa Taala ni maha luas, Allah maha tahu. Jadi buatlah amalan yang tersembunyi ke, amalan yang tidak diketahui oleh manusia ke, perbuatlah seikhlas yang mungkin. Sebab apa? Sebab setiap perkara tersebut insya-Allah Allah maha tahu. Dia tahu apa yang kita lakukan, dan mudah-mudahan kita mendapat pahala
atas amalan yang kita lakukan tersebut. Wallahu a'lam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.